Selamat datang ke channel Cikgu Farid. Semoga video pengajaran ini memberi manfaat dalam pembelajaran kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hari ini kita masuk bahagian modul ya, iaitu 5.4 bahagian pembiasaan gelombang. So, kamu buka buku modul, tengok muka surat 127. Okey, so dia punya standard pembelajarannya ialah 5.41, menguraikan pembiasaan gelombang dari daripada sudut aspek sudut tuju, sudut biasan panjang gelombang, frekuensi, laju dan juga arah perambatan gelombang, dan satu lagi ialah melukis rajah untuk menunjukkan pembiasan gelombang bagi kedua-dua kedalaman yang berbeza. Okey, so pastikan kalau kamu masih belum lagi menonton video 5.4 pembiasaan, kamu tengok dalam video nota dulu baru kamu masuk kepada video yang ini ya. So video ni adalah berkaitan dengan modul. Alright, so kita tengok balik pembiasaan gelombang. So apakah definisi bagi pembiasaan gelombang? Pembiasaan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang disebabkan oleh perubahan hal laju apabila gelombang itu merambat daripada satu medium kepada medium yang lain. Okey, dia punya syaratnya ialah dia mempunyai perbezaan dari segi ketumpatan optik ataupun kalau dalam gelombang air dia berbeza dari segi kedalaman. So, apakah ciri-ciri gelombang yang terbias? Okey, so ciri-cirinya ialah frekuensi dia sama, tetapi yang lain dia berbeza. Maksudnya dari segi laju, panjang gelombang dan juga arah perambatan dia adalah berbeza. Okey, maksudnya bila pergi daripada dalam ataupun daripada dalam cetek ataupun cetek ke dalam, frekuensi dia sama tetapi yang akan berbeza ialah dari segi pertama ialah laju dia. Okey, V dia, laju, panjang gelombang, lambda dan juga arah perambatan. Alright, so yang tu yang berbeza. Okey, so pembiasaan dia berlaku kepada semua jenis gelombang, iaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang cahaya dan juga gelombang elektromagnet. Alright. Okey, kita tengok ciri-ciri gelombang pada dua keadaan kawasan, iaitu pertama di dalam kawasan yang dalam dan juga kepada kawasan yang cetek. Okey, di mana kawasan dalam dari segi hal lajunya dia lebih laju dan kawasan yang cetek dia lebih perlahan dekat sini. Panjang gelombang, kawasan dalam lebih panjang dan kawasan cetek adalah lebih pendek. Frekuensi tidak berubah dekat sini ya. So maksudnya kalau dari segi lukisan, okay, contoh gambar raja di bawah. Okey, contoh. Katakanlah tak ada ni ya. Okey, katakanlah tak ada ni. Atas ni tak ada kan. Okey, so katakanlah soalan ditanya mana kawasan dalam, mana kawasan cetek. Okey, so kawasan dalam kamu boleh perhatikan yang pertama adalah dari segi dia punya panjang gelombang. Okey, so panjang gelombang untuk kawasan yang dalam dia lebih besar sikit berbanding pada kawasan yang cetek. So kawasan cetek adalah lebih kecil. So bermaksud dekat sini adalah dalam, yang ini cetek, kemudian bila dia keluar balik dia membesar balik. Dia pergi kepada kawasan yang lebih dalam. Alright. So kamu tengok dalam video nota macam mana kamu nak melukis gelombang air yang terbias. Okey, so dekat situ cikgu dah bagi 4 step. Okey, so 4 step macam mana kamu nak melukis gelombang air yang terbias. Okey, so pertama muka gelombang ni kena ada. So pertama ialah kamu lukiskan arah dahulu. Okay, kemudian kita tengok sudut dia terbias. Okay. Cetek ni dia umpama kalau dalam pembiasan sebelum ni, kalau kamu belajar, cetek ni dia macam pergi pada tempat yang lebih tumpat lah. Okay. Macam pergi tempat yang lebih tumpat. Di mana pergi tempat yang lebih tumpat, dia akan bias mendekati garisan normal. Alright. Okay, untuk yang itu kamu tengok dalam video nota cikgu . Alright, yang ini kalau dia bagi bentuk macam ni. So biasanya untuk yang ni dia akan mengikut bentuk muka dia depan ni. So gelombang dia akan jadi macam itulah pembiasaan dia. Okey. B, lukis dan labelkan gelombang yang terbias. Okey, so yang ini adalah cahaya. Okey, ini adalah gelombang cahaya. So gelombang cahaya kita kena tengok daripada mana ke mana. So sinar tujunya adalah daripada udara. So udara adalah kurang tumpat pergi kepada dalam kaca. Kaca adalah lebih tumpat. So bila kamu lukis, kamu kena buat garisan ni adalah mendekati garisan normal. So macam mana kamu nak tahu dia mendekati atau menjauhi? Okay, so ini biasanya cikgu akan buat macam ni lah. Pertama, so kalau dia tak terbias dia akan pergi straight line. So straight line ni,
Okay, yang ni kalau dalam soalan kamu tak boleh lukis lah. Ini untuk pengetahuan sahaja. So kalau dia tak terbias, dia akan pergi straight line. Okay, so straight line ni cikgu ambil dia sebagai pembahagi. Maksudnya kawasan ni, range yang ni ialah mendekati dan kawasan sebelah atas ni adalah kawasan menjauhi. So kamu lukis sahaja. So dekat sini daripada udara ke kaca, dia akan pergi kepada kawasan mendekati. So kamu lukis sahaja mana-mana range dalam kawasan ni. Itu saja. Ya, kalau dia menjauhi, lukislah mana-mana kawasan ni ke atas tu. Okey, sebab ni adalah anggaran. Okey, so untuk peringkat kamu masih lagi belum sampai untuk kira sudut tertentu lah. Alright, so ni adalah anggaran. Okey, so dekat gambar yang ini, daripada kaca, dia terbias keluar kepada udara. So, beza ketupatan. Daripada tumpat kepada kurang tumpat. So, apa jadi ialah dia akan pergi kepada kawasan menjauhi. Menjauhi daripada garisan normal. Okay, so, cikgu lukis sikit. Kalau dia tak terbias, dia akan pergi straight. Kalau lah. Tapi sebab dia terbias, makan menjauhi ataupun mendekati. So, kepada kurang tumpat, dia akan menjauhi. So, nampak? So, dia lukis dalam range kawasan menjauhi. Yang ini kawasan mendekati. Kalau lukis dalam range yang tu. Alright. Bezanya kalau dengan gelombang air cuma kamu ada muka gelombang saja, tu je beza dia. Okay, so kalau dalam air kita ada muka gelombang lah. Alright. So kepada kawasan kaca ni dia ambil kira kawasan yang cetek lah. So kalau dia terbias nanti kamu akan lukis dekat-dekat rapat-rapat sikit. Okay, kamu akan lukis rapat-rapat. Itu kalau dalam air, tapi ni cahaya, tak payah lukis. Alright. Okey, kamera mengkonsepsi secara kuantitatif. Okey, dekat sini ambil contoh sikit pembiasan gelombang air. So gelombang air bila diletakkan blok kaca, dekat sini kamu nampak, bila diletak blok kaca akan menyebabkan air merambat melalui dua kawasan yang berbeza kedalaman. So nampak dekat sini gelombang air dia akan mengalami pembiasan apabila merambat melalui dua kawasan yang berbeza kedalaman. Okay, so take note, bila air mengalir dalam kawasan yang berbeza kedalaman, frekuensi dia adalah tetap. Okay, so yang lain-lain tu yang akan berubah. Apa yang berubah? Laju dia berubah, panjang gelombang dia berubah, dan satu lagi adalah arah pun adalah berubah. So ini kita akan tengoklah. Okey, so dalam gelombang, kita akan menggunakan pakai rumus ni. V sama dengan F lambda. Okey, yang ni yang kita akan pakai untuk pengiraan. So, mana-mana pengiraan dalam gelombang kita akan guna yang ni. So, kamu kena ingatlah yang ni. Alright. Okey, so gelombang yang pertama. So, lalu pada kawasan yang dalam. So, kawasan dalam label sebagai D1. So, D1 merujuk kepada laju gelombang air yang lalu dekat situ ialah kita label dia sebagai V1. Okey, dan panjang gelombang dalam kawasan dalam kita label sebagai lambda 1. So, bila lalu kepada kawasan yang cetek, kita labelkan sebagai D2. Benda panjang gelombang dia berubah daripada lambda 1 bertukar menjadi lambda 2 sebab dia jadi lebih kecil. Dan juga laju gelombang pun berubah menjadi V2. Okey, dia makin perlahan lah. Alright, pergi daripada dalam kepada cetek. So, apa jadi dekat sini? V1 akan lebih besar daripada V2 dan lambda 1 pun adalah lebih besar daripada lambda 2. Alright. B, laju gelombang bergantung kepada panjang gelombang. So, bandingkan. Okay, so, perbandingan yang pertama ialah dia nak tengok dari segi D. So, D1 adalah lebih besar daripada D2. Lambda 1 lebih besar daripada lambda 2 dan V1 lebih besar daripada V2. So, kawasan yang lebih dalam mempunyai laju gelombang dan juga panjang gelombang yang lebih lah dekat situ. Okey, next. Soalan berkaitan dengan hubung kait antara kedalaman air, panjang gelombang air dan laju gelombang air. Alright. Ini dia ambil 3. Biasanya soalan dia minta kamu hubungkan 2 sahaja. Jarang dia minta 3 lah dekat sini. Okey, so katakanlah ada 3. So, kamu boleh kaitkan. Biasanya kalau soalan macam ni, dia akan kaitkan satu. So, sama ada berkadar terus ataupun semakin bertambah ataupun semakin kurang, semakin bertambah lah. Berkadar terus ataupun berkadar songsang lah dalam kes ni. Okey, so cikgu baca jawapannya. So, untuk kedalaman air. So, apabila semakin bertambah kedalaman air, okay, semakin bertambah panjang gelombang dan juga laju gelombang. So, dikaitkan daripada kedalaman. So, perubahan dari segi pertama ialah panjang gelombang dan satu lagi ialah laju gelombang. Okay, so, kedalaman bertambah,
menyebabkan panjang gelombang dan laju gelombang pun adalah bertambah. Okey, so formula yang menghubungkan V dan lambda untuk kawasan air dalam dan kawasan air cetek. Okey, so ingat balik, untuk dalam dan cetek ni frekuensi dia tak berubah. Okey, so daripada kawasan dalam tadi, okey, V1 sama dengan F lambda kan. So F1 lambda 1. Okey, so untuk kawasan cetek pula, okey, V2 adalah bersamaan dengan F2 dan lambda 2. So disebabkan dia punya F dia sama, so kita buat kepala rumus dia lah. So F1 ni ialah F, so F sama dengan V1 per dengan lambda 1. Dan untuk kawasan cetek V2, iaitu kita ambil F di depan, F sama dengan V2 per dengan lambda 2. So disebabkan frekuensi dia sama, so kamu boleh samakan. Di mana jadilah rumus V1 per dengan lambda 1 sama dengan V2 per dengan lambda 2. Okay, so yang ini rumus ini diguna pakai untuk mencari salah satu. So katakanlah diberikan laju di kawasan dalam V1, panjang gelombang, kemudian dia minta kamu cari berapakah dia punya hal laju gelombang di kawasan cetek jika diberikan panjang gelombang. Macam itulah. Kalau diberikan, maksudnya kamu boleh pusing-pusing untuk dapatkan berapa jawapan dia lah. Alright. Okey, dekat bawah rasanya ada kot contoh. Nanti kita buat Alright, tengok sikit teknik menjawab bahagian kefahaman. So soalan kefahaman adalah soalan berkaitan dengan esei pendek. So esei pendek biasanya ada 4 markah. So jawapan pastikan kamu buat dalam bentuk point. So kalau ada 4 markah, state 4 point dekat situ. Dan jangan buat esei panjang. Biasanya pendek. State to the point sajalah. Okey, dekat sini soalannya ialah pada waktu malam yang sejuk, bunyi kereta api yang keluar daripada terowong kedengaran lebih jelas. Okey, so dia minta kamu terangkanlah. Okey, so dekat sini adalah dari segi bunyi lah. Macam azan lah. So azan bila waktu siang ni kamu tak dengar, tapi bila subuh tu waktu sejuk kamu dengar jelas. Okey, so kenapa? Dia melibatkan pembiasan. Okey, so apa benda yang kamu nak tulis? Pertama ialah kita kena tahulah idea berkenaan dengan suhu lapisan-lapisan udara. So kena ada idea sikit tentang ketupatan lapisan-lapisan udara. Dan idea arah perambatan dan fenomena gelombang. Ini kamu kena tahulah. Maksudnya dari segi pembiasan cahaya kena ada tu. Idea tentang perubahan panjang gelombang, laju gelombang dan juga idea tentang fenomena yang menyebabkan perubahan arah gelombang yang menghala ke daratan ataupun dia menghala keluar. So dalam kes ni dia menghala ke darat lah, iaitu pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh ataupun pantulan pembiasan. Alright. Okey, kita tengok jawapan dia. So dekat sini dia bagi ada banyak point lah. So kamu ambil mana-mana 4 saja. So untuk ni salin semua pun okey juga. Alright, untuk yang pertama. Okey, so kamu nyatakan saja, state kan benda apa yang ada dekat dalam gambar ni. Okey, so pertama, lapisan udara di bahagian bawah adalah lebih sejuk daripada di atas. 1 point. Okey, so lapisan udara lebih sejuk ni berkait dengan ketupatan lah. So ketupatan lapisan udara lebih sejuk daripada lapisan udara panas. Okey, so ketupatan udara yang sejuk ni lebih tinggi. So waktu malam udara sejuk dia lebih tumpat. Okey, udara lebih tumpat sebab dia lebih sejuk. So dia akan banyak duduk kat bawah ni. So bawah ni lebih tumpat. So ingat lagi kalau dia lebih tumpat so kalau dia lebih tumpat, katakan dekat sini. Okey, so 7 pergi dekat sini. So lebih tumpat dia akan daripada mana? Okey. Okey, dia akan mendekati. Okey, lebih tumpat dia akan mendekati garisan normal. So kalau daripada atas, lama-lama dia akan turun ke bawah lah. Alright. Point yang ketiga, dia kata gelombang bunyi terbias menjauhi normal. Okey, so daripada terowong. So terowong ni daripada bawah lah kan. Okey, so cikgu buat garisan bawah. Okey, bahagian bawah ni adalah sejuk. So sejuk dia lebih tumpat, atas ni adalah lebih panas sikit. Panas ataupun kurang tumpat lah. So bila daripada sejuk pergi kepada kawasan panas, iaitu daripada tumpat ke kurang tumpat, so apa jadi ialah dia akan terbias menjauhi garisan normal. So jadi macam ni lah. Ini tak nampak bengkok sangat lah. Salah. Okey, katakan macam ni. Okey, ni dia akan terbias menjauhi normal. So bila sampai dekat sini pula,
dia makin lama makin rapat. So bila sampai satu keadaan, nampak dia makin lama dia akan makin menurun macam ni. Tu dia jadi macam suatu pantulan lah. Okay. Tapi istilahnya ialah dia terbias menjauhi normal. Okay. Sebab apa? Sebab bunyi daripada bawah. Okay. So bawah ialah kawasan sejuk pergi pada kawasan panas. So dia terbias menjauhi lah. Alright, apa berlaku? Seterusnya ialah panjang gelombang di lapisan udara sejuk adalah lebih kecil berbanding daripada lapisan udara yang panas. Okey, sejuk ni tumpat dia macam dalam lah. So macam kawasan cetek. So cetek biasanya dia berkeliling oleh panjang gelombang yang lebih rapat. Okey, kawasan dalam pula dia lebih jarak. Alright, so yang ni mewakili kawasan sejuk, tumpat ataupun cetek. Okey, so panjang gelombang yang lebih rendah lah. Alright, apa lagi? Poin yang kelima, laju gelombang di lapisan udara lebih sejuk. Okey, laju gelombang di lapisan udara lebih sejuk adalah lebih kecil lah berbanding dengan lapisan udara di lapisan udara yang panas. Okey, dan yang poin yang terakhir, gelombang bunyi terbias mendekati permukaan darat disebabkan oleh pantulan dalam penuh. Okey, so sampai satu sudut tertentu, so dia takkan terbias lagi lah kali dia akan pantul balik. Okey, ini kamu tak belajar lagi lah. Yang ini kita panggil sebagai pantulan dalam penuh. Okey, so ini nanti akan masuk dalam bab cahaya nanti ya. Alright. Okey, itu adalah macam mana kamu nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kefahaman ataupun kita panggil sebagai soalan esei pendek 4 markah. Okey, kita pergi dekat bawah. Okey, so bawah ni adalah eksperimen berkaitan dengan gelombang air. Okey, ini kamu boleh salin saja. So, apakah tujuan eksperimen? Okey, so tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji hubungan di antara kedalaman air dan juga panjang gelombang air. So, nak tengok efek lah. So, biasa untuk gelombang pembiasan air, biasanya kita akan gunakan tangki riak. Okey, kamu akan menggunakan tangki riak. Alright. Kita pergi dekat contoh latihan di bawah. Okey, rajah di bawah menunjukkan gelombang serta air yang bergerak daripada kawasan P kepada kawasan Q yang mempunyai kedalaman yang berbeza. Okey, kemudian apa dia kata, hal laju gelombang di kawasan P ialah 18 cm per saat. So, berapakah hal laju gelombang di kawasan Q? Okey, so pada bagi dekat sini ialah laju P. So, katakan P ni cikgu letak sebagai V1 lah. Okey, ini cikgu letak dia sebagai V1 lah. So, 18 lah kawasan P. Dan dia nak cari laju gelombang A di kawasan Q. So, Q lebih cetek ataupun lebih dalam. Okey, so sebabkan dia lebih rapat. So, ini adalah kawasan yang cetek. So, P dekat kawasan dalam. Q adalah kawasan cetek. So, kita keluarkan isi. Alright, so kita ada V1 lah. So, V1 ialah 18 cm per saat. Kemudian adakah kamu dah ada lambda 1? Okay, so lambda 1 dia beri dekat sini. Kamu kena kira berapa banyak lambda yang ada dekat sini. So dia kira puncak. So garisan tu ialah puncak ke puncak. Untuk 12 cm ni berapa yang ada? So kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4. So bermaksud 4 lambda 1 adalah bersamaan dengan 12 cm. So berapa nilai 1 lambda? 12 cm bahagi dengan 4. So, kamu akan dapat 3 cm. So, itu adalah untuk lambda 1. So, lambda 2 macam mana? Okay, so berapa nilai lambda 2? So, lambda 2 iaitu pada kawasan yang lebih cetek Q. Alright, so kamu akan tengok untuk 12 cm. So, berapakah puncak ke puncak yang kita ada, lambda yang kita ada? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kamu ada berapa? Kamu ada 8 lambda 2. So, 8 lambda 2 adalah bersamaan dengan 12 cm. So, untuk cari panjang lambda 2, 12 bahagi dengan 8. Berapa kamu dapat? Kamu akan dapat 1.5. Okey, 1.5 cm. Alright. Okey, kita cari dahulu berapakah frekuensi ya. So daripada yang ini. So kita cari frekuensi dulu lah. So kenapa kamu cari frekuensi? Okey, sebabnya ialah di kawasan dalam pembiasan.
Okey, di mana Q perambatan gelombang daripada kawasan kedalaman yang berbeza, iaitu dalam kes ni dalam kepada cetek, frekuensi dia tak berubah. Okey, frekuensi dia tak berubah. So pada V1 kita dah ada nilai V1 dan kita dah ada juga nilai lambda 1 dekat sini. Alright, so daripada rumus V, okay, V1 sama dengan F lambda 1. Okay, so kita cari nilai F. Kenapa cari nilai F? Sebab kita nak masukkan dalam rumus yang kedua nanti. V2 sama dengan F lambda 2. Sebab kamu nak cari V2 kan? Alright. So V1 berapa nilai? V1 ialah 18. So F kita tak tahu. Dan lambda 1 ialah 3. So F sama dengan 18 bahagi dengan 3. So kita dapat 6 Hz. Alright. Okay, so disebabkan dalam pembiasaan frekuensi dia sama. So untuk V2 sama dengan F lambda 2. So F dia kita dah ada kan? Okay, so berapa nilai V2? So F ialah 6 daripada di atas. Dan lambda 2 tadi ialah kita kira 1.5. So 6 darab 1.5, kamu dapat 9. Okay, cm S negatif 1. Okay. Alright. So itu saja untuk video kali ini. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.